Itu hukum politik, bukan hukum Islam. Yang saya peliknya ada orang alim sokong pula dah. Kata nak berjuang Quran sunnah, sokong macam mana? Ya, sokong macam mana? Nak kata undang-undang Islam, tak undang-undang Islam. Undang-undang orang putih pun tidak begitu. Undang-undang orang putih pun tidak begitu. Undang Islam betah lagi. Ini peliknya Malaysia kita ni. Peliknya sebahagian manusia yang suka kondem-kondem, akhirnya Allah Ta'ala tunjuk kejahilan diri sendiri. Ya, sedangkan jelas dalam Quran dan Sunnah, bila tuduh orang lain, walaupun isteri sendiri, mesti ada saksi. Cuma kalau seorang suami tuduh isteri, dia ada satu hukum khas yang dipanggil li'an. Ada li'an, mula'anah, iaitulah saksi tak ada cara lain, iaitulah disuruh berli'an, laknat melaknat. Ya, laknat melaknat ada caranya. Kemudian dijatuhkan hukuman, iaitulah caranya kalau ada isteri pun melaknat juga, diputuskan hubungan, diceraikan antara dua orang itu, selama-lamanya tak boleh kahwin lagi. Itu hukum li'an. Ya, jadi itu khas untuk suami isteri. Kalau bukan suami isteri, tidak ada cara lain, mesti 4 orang saksi. Kalau tak cukup 4 orang saksi, mesti disebat sebanyak 80 rotan. Itu hukumnya. Bersumpah tak boleh, tak diterima. Ya, bukan undang-undang Islam dan bukan undang-undang mana-mana pun. Jadi muslimin muslimat, kita hendaklah hati-hati ya. Dalam bab agama ni, peganglah kebenaran. Jangan bercakap kerana semangat politik ataupun nak jaga pihak-pihak tertentu. Ya, kita kena bercakap kerana benar. Peganglah kebenaran, ikutlah kebenaran. Bab serban pun samalah, tapi bab serban ni bukan bab politik. Tetapi kalau dipolitikkan, dia akan jadi pasal lain pula. Ya, jadi muslimin muslimat, orang yang pakai serban jangan susah hati, pakailah serban walaupun orang kata apa pun. Ya, yang tak pakai serban tu fikir-fikirlah, ya, improvekan diri. Ya, satu hari pakai serban lah. Ya, walaupun kita bukan ustaz, bukan orang alim, bukan tok haji sekalipun, tidak ada kaitan. Pakailah serban tua muda, kerana ianya adalah pakaian orang soleh-soleh, pakaian Nabi, pakaian sahabat dan pakaian para malaikat. Ya, insya-Allah kita akan dapat fadilat kerana meniru mereka. Seterusnya muslimin muslimat rahimakumullah, tajuk kita pada pagi ini adalah tentang nama-nama Allah Ta'ala. Yang terakhirlah, tajuk terakhir tentang nama Allah, iaitulah tentang nama Allah yang paling agung. Muka surat 38. Dalam bahasa Arab dipanggil Ismullahil A'zamu. Nama Allah yang paling hebat, yang paling besar, yang paling agung, yang paling gah sekali. Allah Ta'ala ada banyak nama, antaranya 99 nama. Manakah antara nama-nama itu nama yang paling agung? Dibahaskan oleh ulama. Kerana memang wujud dalam istilah, dalam hadis, istilah Ismullahil Azam ini. Kalau tak ada, ulama tak akan reka. Tapi ada dalam hadis Nabi SAW beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ada satu nama yang paling agung. Kelebihannya apa? Kelebihannya sesiapa yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan nama itu, Allah Ta'ala perkenankan doanya. Itu je. Tapi tak syok lagi lah, nak kena cukup syarat doa. Syarat doa ni yang penting sekali adalah makan halal, minum halal, pakaian halal. Kalau orang yang makan haram berdoa, Tuhan tak terima. Ya. Sebab itulah kita banyak berdoa tapi tak menjadi lagi, banyak kelemahan. Ya. Jadi katanya ya, selain nama-nama tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama yang paling agung. Ya, Allah Ta'ala ada nama yang paling agung. Kelebihannya apa? Jika digunakannya dalam doa, pasti ia dimakbulkan, diperkenankan oleh Allah. Ada nota kaki nombor 1 bawah tu katanya apa? Ulama berselisih faham, berselisih pendapat dalam menentukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Pendapat yang paling tepat, faham molek-molek ya, saya susah hati juga dalam menterjemahkan teks-teks Arab ini. Antara yang saya susah hati makna pendapat. Pendapat dalam terjemahan Melayu tak dapat. Kita kena faham molek.
Itulah terjemahan yang biasa digunakan, tetapi kena faham molek. Bila kata pendapat, ya, jangan kita ingat macam pendapat kita. Ulama mereka tak macam kita. Kita ni kalau sebut pendapat pakai rambang je, ya. Pakai rambang. Orang tanya, apa pendapat encik bila berlaku pilihan raya? Saya rasa tahun ni pilihan raya. Itu rambang je, dasar tak ada pakai rambang. Itu kita tanya 10 orang 10 pendapat. Tapi ulama mereka bukan macam kita. Ulama mereka bercakap berdasarkan dalil. Sebab itulah kalau ulama yang warak, yang ada ilmu, kalau kita tanya dia, kalau dia tahu dia jawab, kalau tak tahu dia kata wallahu alam. Itu mereka takkan kata saya rasa. Tak ada saya rasa. Ya, saya rasa tak boleh. Mana-mana orang alim kalau kita tanya apa hukum, dia kata saya rasa. Itu tak boleh pakai. Main rasa-rasa tak boleh. Ya, jadi ulama mereka berdasarkan dalil. Akhirnya disebut sebagai apa? Kalau kita Arab mereka kata apa? Qaulun, kata-kata sebenarnya. Imam Syafi'i ada 2 qaul, bukan 2 pendapat, 2 qaul. Qaul asal maknanya kata-kata. Tapi kalau terjemah Melayu agak janggal kalau sebut kata-kata ni. Sebab itulah orang guna pendapat. Sedangkan ulama berdasarkan dalil. Imam Syafi'i kata pendapat pertama ke pendapat kedua ke berdasarkan dalil. Tak ada dalil mereka diam. Begitu juga di sini. Ulama ada banyak pendapat kerana ada banyak dalil tentang nama Allah yang paling agung. Ya, ulama berselisih faham dalam menentukan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Pendapat yang paling tepat ialah doa yang terkandung di dalamnya beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih lah, itu yang paling tepat. Dengan doa sebegini, jika cukup syaratnya, ialah doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya bukan perkara rahsia bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan yang luar biasa kepada orang tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita tidak boleh menambah sesuatu yang tiada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan perkara yang pelik. Memang benar dalam agama ada hamba-hamba Allah yang diberikan kelebihan yang hebat yang tak ada pada orang lain. Sebagai contoh, dalam Quran jelas sekali. Kita baca kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir pelik. Tak macam nabi-nabi yang lain. Ya. Tak macam nabi-nabi lain. Kalau kita baca nabi-nabi lain, mana ada yang buat macam Nabi Khidir. Perbuatan Nabi Khidir pada zahir syariat salah. Pada zahir syariat, Nabi Khidir naik perahu orang, kemudian dia tebuk perahu tu. Kita boleh buat begitu ke? Naik kereta orang, kita potongkan tayar dia, boleh? Tak boleh. Salah dari segi syariat. Jangan pula kita naik motosikal orang, kita humbanglah parit. Orang tanya kenapa? Aku ikut Nabi Khidir. Tak boleh. Itu salah. Begitu juga yang kedua, Nabi Khidir bunuh budak. Bunuh budak. Kalau bunuh orang tua, dia tahan sikit. Bunuh budak. Budak tak mukallaf, dia bunuhnya. Ya. Jadi muslimin-muslimat, perbuatan Nabi Khidir pelik-pelik. Kerana diizinkan oleh Allah, ada rahsianya. Ya. Begitu juga dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman minta di kalangan orang yang ada dalam istananya masa tu, ya, jin dan sebagainya, ya, manusia dan jin, siapa yang boleh bawa singgah sana Balqis, ia datang ke sini. Ya, jin tawar diri. Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin ifrit. Arab panggil ifrit, orang Melayu panggil afrit. Jin ifrit ni jin yang hebat. Di kalangan jin tu ada jin yang hebat. Ya, berkata aku akan bawa singgasana itu sebelum engkau bangun daripada tempat duduk engkau. Nabi Sulaiman ni ada masa dia masuk ke tempat dia bertugas sebagai khalifah, yang orang datang mengadu hukum dan sebagainya, lapor dan sebagainya. Di situ dipejabatlah kita kira. Selagi dia kata apa? Kata jin tu, saya akan bawa sebelum tuan beredar dari pejabat. Gitulah ayat zaman sekarang. Ya. Katakanlah kalau pagi belum petang sampai. Ya.
Hebat tak tu? Tapi ada seorang lelaki yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, yang diberikan ilmu oleh Allah. Dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Yang tadi jin, yang ni manusia ni. Yang kedua ni manusia yang hebat ni. Manusia ini diberi ilmu oleh Allah. Dia tahu, kata ulama, dia tahu Ismullahil Azam. Dia kata apa? Wahai Sulaiman, tuan, saya boleh bawa sebelum tuan dapat pejam mata, belum sempat buka dah sampai. Bukan sekelip mata tu, separuh kelip mata. Itu hebat. Itu Quran cerita dan memang betul. Dalam sekelip mata dia dapat bawa dengan izin Allah lah, sebab dia berdoa kepada Allah, dan Allah dengan kuasanya membawa singgasana Balqis yang jauh itu, itulah di Sabak, ke Palestin. Sabak ni kawasan sekitar Yaman. Sabak. Yaman ni bawah lah. Kalau kita tengok peta ini peta Saudi, Mekah ni, bawah ni kawasan Sabak. Nabi Sulaiman di Palestin. Perlu bayang berapa ribu kilometer. Di sini Sabak, di atas ni Palestin, tempat kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekelip mata, pejam tak sempat buka dah sampai. Itu. Singgah sana, bukan bawa pen. Singgah sana. Itu muslimin-muslimat. Jadi dengan memang jelas dalam Quran, apatah lagi dalam hadis, memang ada manusia, ada makhluk Allah Ta'ala, ada makhluk Allah Ta'ala, ada manusia yang diberikan kelebihan yang pelik-pelik oleh Allah, sama ada karamat atau sebagainya. Begitu juga ilmu sihir pun pelik, tapi sihir itu haram ataupun kufur. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, dengan mengetahui nama Allah yang paling agung ini, doa seseorang akan diperkenankan oleh Allah, sama ada dia minta benda akhirat ataupun minta benda dunia. Minta benda dunia macam tadilah, bawa singgah sana. Kalau rumah terkunci, dia tepuk pintu terus buka misalnya. Orang rantaikan dia baca putus rantai. Itu benda-benda yang pelik lah. Boleh dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita fikir kenapa sahabat-sahabat ni ada yang pelik-pelik kekuatannya, macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kekuatannya kuat, padahal dia manusia, bukannya jin. Kekuatan Sayyidina Ali dalam perang Khaybar, Sayyidina Ali boleh cabut pintu kubu perang. Cuba bayang kita nak cabut pintu rumah pun payah. Pintu rumah dah umur 70 tahun dah, rumah pun nak buruk dah, kita tendang pada dia apa. Pintu rumah pun kita tak nak cabut. Ini pintu kubu perang, kota perang, Sayyidina Ali cabut seorang dia je. Pintu tu, ini bukan kisah dongeng, memang disebut oleh ulama tentang kelebihan Sayyidina Ali. Dicabut pintu tu, kemudian Sayyidina Ali masuk serbu, berlawan-berlawan, dia undur balik. Lalu daripada Allah dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba kepadaku. Maknanya Allah Ta'ala akan mengikut sangkaan hamba. Kalau hamba tu sangka Allah Ta'ala tolong dia, Allah akan tolong. Itu pakai yakinan. Kalau hamba tu percaya bahawa Allah benci kepada dia, Tuhan bencilah dia. Kalau hamba tu percaya, yakin bahawa Allah Ta'ala tak akan selamatkan dia, Allah Ta'ala tak akan selamatkan dia. Keyakinan itu. Jadi ada orang bila dia yakin, dia baca, dia yakin, Tuhan berilah. Sebab itulah ada orang orang tua-tua. Saya dah jumpa ramai dah, yang bila bang, kalau orang bang memang mata dia terang sungguh, umur dah 80 tak pakai spek mata pun. Kalau saya tanya dia, ambil mana ada Quran hadis? Tak ada, tapi yakin. Salah tak salah? Tidak salah muslimin muslimat. Sebab dia minta dengan Allah, baca selawat ke baca apa, maka tak salah. Jadi tak semua benda nak Quran hadis, asalkan ada dalil umum. Yang Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Doalah apa pun. Jadi orang yang yakin ni Tuhan beri. Macam orang baca selawat dan sebagainya, Tuhan tolong. Ada orang kat kampung saya lah, seorang makcik tu,
Kalau mata masuk habuk, macam masuk habuk besi ke, kita buang tak dapat je mata tak, kita pergi jumpa makcik tu, ya perempuan ni dibenarkan lah, walaupun kita lelaki sebab nak berobat, ya dia buat tanggal, ya dia pakai tangan dia. Saya tanya tu, saya baca selawat je, ya, baca selawat, kita baca selawat juga tak jadi, tapi dia yakin akhirnya dapat tanggal, ya, menanggalkan habuk besi kalau masuk dalam mata memang susah tanggal, dia melekat, dia masuk di celah-celah lendir tu ataupun bahagian lembut